والشهداء والصالحين وإلى جميع الأرواح المسلمين والمسلمات وإلى أرواح أبينا وأمنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Surah Al-Kahfi ayat 101 hingga 110. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء. إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. Selawat Anwar. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار والدرياق الأغيار ومفتاح
باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. Nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Huwa sayyiduna Muhammad ibnu Abdillah ibni Abdul Muttalib ibni Hashim ibni Abdul Manaf ibni Qusay ibni Kilab ibni Murrah ibni Ka'ab ibni Lu'ay ibni Ghalib ibni Fihrin ibni Malik ibni Nadar ibni Khuzaimah ibni Mudrika ibni Ilyas ibni Mudar ibni Nizar ibni Ma'ad ibni Adnan. Huwa sayyiduna Muhammad ibnu Abdillah ibni Sekali lagi. Huwa sayyiduna Muhammad ibnu Abdillah ibni Abdul Muttalib ibni Hashim ibni Abdul Manaf ibni Qusay ibni Kilab ibni Murrah ibni Ka'ab ibni Lu'ay ibni Ghalib ibni Fihrin ibni Malik ibni Nadar ibni Kinana ibni Khuzaimah ibni
Mulaika ibni Ilyas ibni Mudar ibni Nizar ibni Ma'ad ibni Adnan. Alhamdulillah. Masya Allah. Sedapnya. Tapi berlagu seorang-seorang di rumah jadi lagu lain tau. Dia jadi melodi sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bi khair ya karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Innaka antas sami'ul alim. Innaka antat tawwabur rahim. Ya, nak panggil siapa? Aduh. Okey, okey. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Setinggi-tinggi puji kita rafakkan kepada Allah atas kurniaan Allah kepada kita. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Allah kembalikan lagi kita pagi ni kembali ke sini dalam satu suasana aman sentosa. Alhamdulillah. Nikmat yang di antara nikmat terbesar Allah bagi kepada kita aman. Nah, aman. Negara kita tak berperang. Kita ada makan, kita ada minum. Diamankan oleh Allah Ta'ala daripada bencana yang teruk-teruk. Kalau kita tengok saudara yang terdekat dengan kita, saudara se-Islam kita. Baru ni Pakistan teruk, Masya Allah. Hak yang disahkan mati 1,200. Yang hilang tak tahu beribu-ribu lagi. Nah, depa negara di antara diiktirafkan negara paling miskin di dunia, no? Saudara kita, no? Saudara se-Islam kita kan? Masya Allah. Kalau kata dalam Malaysia yang kena di Iboi itu, kita boleh berlumba-lumba pakat pergi hantar bantuan. Ni jauh, no? Jauh. Kita beringin. Kita tak tahu yang tengah tu nak sampai ke tidak. Kita serah kepada Allah. Infak kita serah kepada Allah. Allah lah yang maha menyampaikan melalui hati nurani orang tengah itu yang bersifat jujur, tabligh. Jujur dan menyampaikan, mudah-mudahan. Tapi kesian kalau tengok binatang-binatang depa binatang tak nak banyak kambing-kambing depa, lembu-lembu depa, kesian tengok. Subhanallah. Unta-unta depa belah unta mengembala unta juga. Habis semua. Dan alhamdulillah kalaulah Allah Ta'ala datangkan bencana sedemikian dalam Malaysia ni, saya tak tahulah seriat penduduk Malaysia. Kita negara tak besar mana. Faham maksud seriat kan? Kurang. Kalau macam tu punya banjir besar tu, saya ingat separuh Malaysia nanti hanyut. Tapi Allah sayang dekat kita. Kita pendukung kepada ahli sunnah wal jamaah. Kita pendukung kepada mencintai Allah dan Rasul. Maka masih dipelihara. Alhamdulillah. Baik, kita akan sambung pengajian kita melalui kitab 10 sahabat yang dijamin syurga. Sambungan dia. Peristiwa Bai'ah Naqa. Betul? 36. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah peristiwa Bai'ah Naqa, yang diperlantikkan khalifah pertama bagi kaum muslimin selepas wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keesokan harinya Abu Bakar duduk di mimbar. Umar memulakan pidatonya kepada kaum muslimin dengan ucapan puji-pujian syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hujung pidatonya berbunyi, sesungguhnya Allah telah menghimpunkan kamu di bawah kepimpinan seorang yang baik di antara kamu. Beliau adalah sahabat Rasulullah dan salah seorang daripada 2 orang ketika berada di Gua Hira. Karena itu hendaklah kamu berdiri untuk membai'ah beliau.
Maka kaum muslimin pun bangun membai'ah Abu Bakar seorang demi seorang. Peristiwa pembai'atan inilah dipanggil bai'ah taat, yang bai'ah ketaatan setelah bai'ah ini berlaku pada hari sebelumnya. Okey. Kita baca pada minggu lalu bai'ah ini yakni satu bai'ah yang dilantik oleh para sahabat bertempat di Saqifah Bani Sa'idah atau Saqifah Bani Sa'adah. Bertempat di situ yang mana pada permulaannya, kita ulang sikit lah, permulaannya Ansar kata kami lantik seorang khalifah, Muhajirin lantik seorang khalifah. Kata Saidina Abu Bakar tak mau macam tu. Kami jadi khalifah, Puak Muhajirin jadi khalifah, Puak Ansar jadi menteri. Kan? Betul tak? Ya, betul lah kan. Ha? Lepas tu, Puak Ansar tak mau. Kami nak di kalangan Ansar ada juga khalifah. Di kalangan Muhajirin ada juga khalifah dan Ansar menjadi menteri di antara Muhajirin dan Ansar. Maka Abu Bakar dengan tegas mengatakan yang di antara yang layak menjadi khalifah selepas wafatnya Muhammad, maka kita lantiklah Umar Al-Khattab. Bila kata lantik Umar Al-Khattab tak mau banyak bicara, dia bangkit terus pegang tangan Abu Bakar As-Siddiq, dia kata tuan hambalah yang paling layak kerana sesungguhnya mengambil kira daripada beberapa peristiwa yang berlaku sebelum Rasulullah wafat. Kan? Di antaranya alasan yang diberi oleh Umar Al-Khattab iaitu Nabi lantik Abu Bakar jadi apa? Jadi imam ketika Nabi wafat. Kemudian peristiwa seorang wanita yang berzina datang jumpa Rasulullah berkali-kali untuk dilakukan hudud ke atas dia. Dia kata kalaulah dia mai esok Rasulullah tak ada, ni Rasulullah mati, katanya siapa? Rasulullah sebut apa? Cari Abu Bakar. Dia boleh menyelesaikan masalah. Dan kemudian peristiwa ketiga, bila mana Rasulullah masuk dalam jemaah yang tengah nak mendirikan solat, Abu Bakar tengok Rasulullah, Abu Bakar punduk belakang nak bagi Rasulullah. Rasulullah terus lantik Abu Bakar menjadi imam dengan pelantikan disaksikan oleh para sahabat. Nah, maka dengan sebab itulah di antara tiga rentetan peristiwa ini, Saidina Umar Al-Khattab melantik secara iniqah. Iniqah ini secara khas, secara khusus. Tak dibayar secara am. Hujan ke dia? Tak dengar. No? Okey. Jadi, hari ini yang kita nak baca ini pelantikan secara khas, secara am. Maksud dia, baru dia keluar pergi dekat umum. Nah? Keluar pergi dekat umum. Bila keluar pergi dekat umum, yang ini secara amat bagi bai'ah Saidina Abu Bakar As-Siddiq, lalu Abu Bakar pun duduk di mimbar. Dia kata, hang duduk sat dulu. Nah, kita jangan habaq lagi secara mengejut. Sebab apa? Pemilihan khalifah hendaklah dibuat secara demokratik. Ya? Macam kita lah mengundi. Kan? Tetapi Saidina Abu Bakar As-Siddiq tak diundi oleh siapa-siapa. Sebaliknya terus dilantik oleh Saidina Umar Al-Khattab. Bila Umar berhujah dengan 3 hujah tu, sahabat-sahabat Ansar pun bangkit bai'ah. Lepas tu kita kena beritahu ke orang ramai sebab orang ramai ni ada yang suka, ada yang tak suka. Kita tak boleh baca, tak boleh teka hati orang no, dalam ramai-ramai tu. Bukan semua suka kat kita. Ada yang tak berkenan, ada yang tak suka. Nah, kita tak boleh nak paksa hati orang untuk suka kat kita. Jadi kata Saidina Umar, mereka ni takut dekat aku. Nah, jadi hang duduk sat diam-diam. Biar aku bercakap. Yang kita baca hari ni, Saidina Umar dia suruh Saidina Abu Bakar As-Siddiq duduk dulu, dia kata, biarlah aku bercakap. Nah, di mana dia kata, hujung pidatonya berbunyi, sesungguhnya Allah telah menghimpunkan kamu di bawah kepimpinan seorang yang paling baik di antara kamu. Dia kata, lah ni dah dapat dah. Dah dapat apa? Dapat seorang khalifah. Hari ni yang berlaku bai'ah yang disebut bai'ah ketaatan ini, hari kedua selepas kewafatan Nabi SAW. Jenazah Nabi belum dikebumikan lagi. Hari ini hari kedua. Sebab
tak dapat kata sepakat lagi mengatakan siapa nak jadi khalifah. Nah, hari pertama Rasulullah wafat hari Isnin. Kemudian hari Selasa. Lepas bai'ah ketaatan ni, malam tu baru dikebumikan jasad Nabi SAW. Puak-puak Syiah ni, puak-puak Yahudi ni duk menemplak dah. Daripada dari jauh lah. Bahkan tak boleh hampir. Puak Syiah ada. Puak munafik ada. Mereka duk kata, tengok, nampak sangat orang Islam di bawah pimpinan Nabi ni tamakkan kepada jawatan. Mereka boleh tak tanam lagi. Mereka biak Nabi macam tu saja. Nah, tak tanam lagi, mereka duk berebut jawatan khalifah. Sebenarnya ini memang kehendak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasiat tak tertunai dengan sebab Nabi tak berwasiat. Nah, jadi nak menyempurnakan jenazah Nabi, kena sempurnakan siapa nak jadi khalifah. Ini kehendak Allah dan juga kehendak Rasulnya. Orang kampung, orang masyarakat ramai umum dia pun tak tahu. Awak duk simpan lama-lama. Duk seksa mayat. Kita tahu ke mayat tu kena seksa ataupun tidak. No? Kadang-kadang telahan kita ni salah. Awak lah duk tahap mayat tu bagi lama-lama duk seksa dia. Tahu ke dia kena seksa ke dia dalam bahagia? Kita tak tahu lah. Kadang-kadang dah api tanam kena korek balik kan. Forensik nak buat pembedahan dan sebagainya. Kesian, kita duk kata kesian kat mayat tu. Kita tak tahu. Kita tak tahu keadaan alam ghaib. Peristiwa apa yang sedang dia alami. Mungkin dia bermohon kepada Allah. Dia mati dengan dizalimi. Maka kezaliman itu akan terjawab melalui pembedahan. Ini bedah siasat. Jadi permohonan dia kepada Allah, Allah izinkan. Maka tu yang orang pergi korek balik mayat. Mai buat pula pembedahan kali kedua, kadang kali ketiga. Sebab Allah Ta'ala nak bongkar kezaliman yang terdapat. Jadi kita manusia, kita jangan terus kata, awak duk biar lama-lama. Sebenarnya kita tak faham. Bila kita tak faham, kita letaklah hukum ikut suka kita. Kesian kat mayat tu. Dah mandi lama dah. Duduk tertahap. Dia buat ayat bagi sayu-sayu orang semua jatuh. Pandai dia buat ayat. Ayat orang nak buat fitnah. Okey. Kemudian apabila Abu Bakar dilantik menjadi khalifah, memanglah ada tentangan. Tentangan daripada beberapa orang yang ingin melantik Ali bin Abu Talib. Ali bin Abu Talib ni sepupu Rasulullah, sahabat Rasulullah, menantu Rasulullah. Di antara menantu kesayangan baginda kerana berkahwin dengan puteri kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, suami kepada Sayyidatina Fatimah. Sepatutnya lah kalau orang macam kita hari ni, kita kata awak tak bagi kat menantu dia, dia sayang sangat dekat Ali tu, pasal apa tak bagi kat menantu dia? Kalau tidak jawatan tu tak pergi ke lain, pergi ikut anak menantu saja. Pasal apa pergi bagi dekat Abu Bakar? Jadi adanya mulut-mulut macam ni, maka berlakulah perpecahan di kalangan umat. Adanya mulut macam ni. Hang tunggu, hang diam, hang tengok dulu kerja yang Allah Ta'ala dah buat. Jadi cabaran untuk Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini, apabila dia khalifah pertama, manusia biasa, bukan Nabi, nak jadi khalifah. Sebab tu dia disebut Al-Khalifatul Awal. Khalifah pertama. Sebab Nabi dulu, dia jadi khalifah, dia dipimpin oleh siapa? Allah terus. Segala permasalahan dia terus ngadu kepada Allah. Allah hantar Jibril, selesai masalah. Dalam pemerintahan Nabi sebagai khalifah. Selama 10 tahun Nabi memerintah Madinah, menjadi khalifah kepada puak Muhajirin dan Ansar, menjadi khalifah kepada penduduk Arab, puak Arab yang ada 10 puak tu, yang mana yang membimbing khalifah Rasulullah adalah Allah dan Jibril. Bawa terus. Allah kata macam ni, macam ni. Allah kata macam ni, macam ni. Sedangkan Abu Bakar, dia bukan Nabi. Dia bukan Nabi. Dia manusia biasa yang selalu melakukan kesalahan dan kesilapan. Dia bukan maksum. Cabaran ni. Kemudian bila dah dia bukan maksum,
Berlakulah perpecahan di kalangan umat. Nabi dah mati, dia berkata. Lah ni kita tak payah semayang. Nabi dah mati, kita jangan bagi zakat dah. Ha, kita jangan buat zakat. Nabi dah mati, Islam pun tak ada dah. Sebab Islam ada pada masa zaman Nabi ya. Islam dah tak ada dah. Jadi, mereka berpecah belah. Kemudian ada pula kelompok yang kata, awak tak bagi dekat Ali. Bagi dekat Ali kan lagi bagus. Ali ni dia lagi alim. Dia duduk dengan Nabi dari kecil. Dia kan anak angkat Nabi, duduk dengan Nabi daripada kecil. Pasal apa tak bagi kat Ali? Dia kata, kot Abu Bakar lagi rapat. Kot Ali lagi rapat. Hidup mangkit dengan Nabi. Nah, Abu Bakar ni dia balik-balik juga ke rumah dia. Itulah pertelingkahan berlaku. Maka terpecah pula Islam tu kepada beberapa pecahan. Itu yang jadi puak Syiah ni. Nah, jadilah puak Syiah. Puak Syiah ni sampai hari ni dia benci kepada Abu Bakar, dia benci kepada Umar, dia benci kepada Osman. Dia suka kepada Ali. Jadi tugas Abu Bakar ni sebenarnya tugas yang amat-amat berat. Sehingga kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, kata beliau, kalaulah masalah ujian yang bapa aku sedang tanggung ni, dia kata, diletakkan di atas bukit bukau yang tinggi, gunung ganang yang tinggi, dia kata, nescaya runtuh. Punya berat ayah duk tanggung ni, dia kata. Kesian dia tengok ayah dia. Punya berat tanggung. Pertama, nak memerangi golongan ridah. Golongan ridah ni apa? Murtad. Dia pun pakat kata, Muhammad dah mati, kita tak payah dah beragama Islam. Tak payah taat dah. Kita kembali balik kepada agama nenek moyang kita. Dia pun murtad. Kemudian golongan yang kedua, tak mau bayar zakat dah. Tak mau bagi zakat dah. Pasal apa? Dulu bagi zakat sebab ada Muhammad. Dia kata siapa tak bayar zakat, harta itu seperti mana bara api neraka. Kalau makan macam mana telan api neraka. Lalu dia dah tak ada siapa nak ancam kita. Nah, kemudian yang ketiga, tak apalah ni Muhammad dah mati, aku lantik diri aku jadi Nabi. Itu yang Musailamah bin Kadzab ni bangkit mengaku diri dia sebagai Nabi. Kerja Sayyidina Abu Bakar nak memerangi 3 golongan ni. Nah, 3 golongan ni, golongan yang murtad, golongan yang tak mau bayar zakat, golongan yang mengaku Nabi. Itu tak cerita pula puak Syiah yang menolak secara total terus Abu Bakar. Tak mau ikut. Itu yang kata Islam berpecah kepada beberapa bahagian. Yang sampai akhirnya di hari kiamat nanti Islam itu akan berdagang di padang mahsyar 72 golongan. Satu golongan saja yang akan masuk surga. 72 golongan lagi tak boleh pakai, dilempar ke neraka. Islam juga. Sebab tu Nabi kata, Nabi pesan di antara wasiat terakhir Nabi, aku tinggalkan hampa 2 benda, Al-Quran dan Sunnah. Hampa peganglah dia, hampa gigit dengan gigi geraham. Pegang dia kuat-kuat, jangan lepas. Nescaya hampa akan jadi golongan yang pertama yang akan ke syurga. Tapi kalau hampa nak ambil merepek-repek tu, yang campur dengan segala bid'ah dhalalah tu, maka itulah bid'ah yang amat terbesar. Kesesatan yang amat nyata. Okey, kalau cerita pasal bid'ah ni memang kita kadang-kadang keliru. Sambutan Maulid Rasul dia kata bid'ah. Sambutan merdeka bid'ah tak? Bid'ah tak? Bid'ah lah. Kan? Pasal apa tak dipertikaikan benda tu? Pasal apa kalau keagamaan ni nak bertikai sangat tu? Oh, sakit hati sungguh lah. Hak yang suka membid'ah orang ni lah. Hak yang sambutan merdeka, perarakan, pakaian beragam apa. Pasal apa tak kata bid'ah? Tak kata apa, siapa pun tak kata. Tapi kalau perarakan Maulid Rasul, bid'ah. Orang selawat ramai-ramai bid'ah. Orang berkasidah ramai-ramai bid'ah. Allahu Akbar. Macam manalah Islam nak bangkit. Baru nak bertunas. Dah pun dicantas. Layulah balik dia. No? Kita takutlah bid'ah akan sesat. Habis perarakan kemerdekaan tak sesat. Tak usah kata macam tu. Tak usah kata macam tu. Perarakan kemerdekaan walaupun dia bid'ah, tapi dia tak sesat. Meraihkan
satu perayaan hari kemerdekaan. Salah tak? Tak salah. Mensyukuri nikmat Allah sebab kita aman sentosa. Tak salah pun. Nah, saya sakit hati juga jenis suka membid'ahkan. Nak kata pun siapalah kita nak yang kata ni pun tok guru dah. Orang-orang hebat lah, orang-orang hebat lah. Kita ni siapa? Tapi mai tang hak yang benda keduniaan tak mau pula kata. Hak yang benda berbentuk ibadah tu, yang tu yang dia nak cari. Okay, kita kembali kepada Saidina Abu Bakar ni. Bila dia pertama nak bai'ah Saidina Abu Bakar, depa pecah. Depa pecah. Dia kata kami tak mentaat. Jadi Saidina Abu Bakar ni di dalam pelantikan dia, nah kita tengok dulu baca dulu. Jalaluddin As-Sayuti di dalam karyanya Al-Khulafa'ur Rasyidin menyatakan bahawa semasa perjumpaan Abu Bakar dan Umar, orang Islam Ansar di rumah Sa'ad bin Ubadah selepas kewafatan Nabi SAW. Abu Bakar pada mulanya mencadang dua calon sebagai khalifah, yakni Umar dan seorang sahabat lain, Abu Ubaidah bin Jarrah. Perbincangan menjadi hangat sehinggalah Umar menyuruh Abu Bakar mengulurkan tangannya. Lalu Umar mengambil tangan Abu Bakar memberi bai'ah kepadanya. Tindakan Umar diikuti Muhajirin dan Ansar. Selepas mendapat bai'ah, Abu Bakar mencari Az-Zubair bin Awam dan Ali bin Abi Talib yang tiada di pertemuan itu. Kedua-dua mereka dipanggil dan memberi bai'ah kepada Abu Bakar apabila mereka tiba. Nah, yang ni dia kata masa di bai'ah, masa dilantik Saidina Abu Bakar As-Siddiq ini, dua sahabat yang tak ada, iaitu Saidina Ali bin Abi Talib dan juga Zubair bin Awam. Daripada di mana? Mereka ada di tempat jenazah Nabi SAW. Mereka tak tinggal pun Nabi. Puak Syiah kata mereka tinggal Nabi. Mereka tinggal jenazah Nabi duduk seorang-seorang. Mereka pergi duduk lawan berkeli berebut jawatan. Fitnah ni nak. Memang orang ni, dia fitnah. Dia tak tengok pun dia akan kata. Tambahlah dia tengok lah. Dia kata aku perhati dengan mata aku sendiri. Saksi dengan mata hidung aku sendiri, mata kepala aku sendiri. Dia tak tahu mata kepala dia duk pemerung dia. Jadi apabila dia dibai'ah secara ketaatan, dia pun bangkit kan. Tadi Saidina Umar suruh dia duduk di mimbar. Duduk di atas mimbar. Kemudian dia bangkit, dia berdiri, dia kata di antara khutbah Saidina Abu Bakar yang pertama, katanya, wahai sekalian, kaum muslimin, muhajirin dan ansor. Nah, sesungguhnya kata dia, aku dilantik menjadi khalifah bukan kerana aku yang terbaik di kalangan kamu. Ini ucapan seorang pemimpin yang tawaduk. Aku dilantik menjadi khalifah bukan kerana aku yang paling baik di kalangan kamu. Tetapi aku dilantik adalah kerana amanah. Dan dia kata, orang yang paling lemah di kalangan aku, di kalangan kamu, adalah paling kuat di kalanganku, pada diriku. Orang yang paling lemah di kalangan kamu, ataupun yang paling miskin di kalangan kamu, mereka lah yang paling kuat di sisiku. Orang yang paling kuat di kalangan kamu, mereka lemah di sisiku. Dia cakap, kerana orang yang lemah itu akan kuambil kekuatannya pada orang yang kuat, dan orang yang kuat itu akan kuambil kelemahan orang yang lemah itu bagi kepada dia. Maksud dia, di kalangan kita ni ada orang kaya, ada orang miskin. Orang yang paling kaya di kalangan umat, miskin pada sisiku, kata Abu Bakar. Orang yang paling miskin di kalangan umat, kaya di sisiku. Apa maksud dia ni? Kalau hampa yang kaya ni, tolonglah orang yang miskin. Kalau orang yang miskin ni, wajib diberi bantuan oleh orang yang kaya. Kalau orang yang lemah, berikanlah kekuatan oleh orang yang ada kekuasaan. Kalau orang yang berkuasa tu, janganlah meremehkan, menzalimi orang yang lemah. Kemudian dia kata, jikalau aku memerintah secara zalim, maka betulkan aku. Makna dia, kalau dia memerintah tak ikut macam mana Rasulullah memerintah, tolong betulkan aku. Tetapi jikalau aku memerintah mengikut keadilan seperti Rasulullah, hampa ikut aku. Itu di antara ucapan ni. Ingat, kami dulu kalau Pak Isa nak ambil syahadah tinggi ni,
kena hafal dalam bahasa Arab. Tapi hari ni saya lupa tu. Nak baca dalam bahasa Arab. Ingat dalam bahasa Melayu je nah. Dia kata kalau aku salah, dia kata kalau aku zalim, sila betulkan aku. Maksud dia, tegaklah bagi tahu kalau aku memerintah secara zalim, tegak bagi tahu aku. Dan kalaulah aku memerintah secara adil, ikutlah aku. Nah, ikutlah, ta'alah kepada aku. Maknanya, kalau pemimpin memerintah secara zalim, makna secara zalim ini tidak mengikut seperti mana kehendak Allah dan Rasul. Sebagai rakyat, kita boleh tegur tak? Boleh tegur. Nah, boleh ditegur. Saidina Umar Al-Khattab pernah ditegur secara terbuka ni. Di depan-depan khalayak ramai. Rasulullah pernah ditegur secara terbuka. Kan bila mana dia kata, kisah salah aku, seorang mangkit terus. Dia pernah buat kat aku macam ni. Itu secara terbuka tu lah. Jadi ada orang kata nak tegur pemimpin, tegurlah secara berhemah. Ada peluang kan nak pergi bisik di telinga pemimpin yang gini. Ada peluang? Ada peluang. Zaman Rasulullah dulu dia tak ada internet. Ha? Nak kata dekat pemimpin. Bukan suruh kata dekat pemimpin. Macam Saidina Abu Bakar katalah. Kalau lekat betul, wajib kena kata. Wajib kena kata. Kita rakyat. Kita ada hak. Bukan saya nak ajak semua berdemonstrasi ke apa ke. Tak. Saya kata dia ni dia buat dah. Nah, tak. Tapi nak abad hak rakyat. Daripada zaman Rasulullah dulu, kalau sesuatu yang tak kena pada pemimpin, dapat terus tegak. Jadi perkataan ini dia ambil guna sampai hari ini oleh pemimpin-pemimpin Islam. Nah, kalau Allah kata aku tak betul, betulkanlah aku. Yang ni dah mereka tak betul. Bila diperbetul kena marah. Nah, kan ada sejarah dulu. Seorang raja yang pakai rantai mah, no? Apabila seorang ulama tegur, dia bubuh penampak lah. Tak boleh silap sikit. Kan dulu-dulu raja pakai rantai kan? Labu-labu pakai rantai no. Bubuh bukan satu. Bukan satu lingkaran, berlingkar-lingkar. Kan? Sedangkan memakai pakai emas itu haram. Kemudian pak-pak menteri pakai baju sutera. Sutera batik. Bila ditegur oleh rakyat yang alim, ulama, maka dimarahi. Hampa tak tahu apa. Orang juga tak tahu apa. Mereka juga pijak sana. Okey. Boleh tak tegur? Boleh. Tapi macam kita, rakyat bawahan ni, suara tak didengar. Okey. Bila tak didengar, tu kata nak tegur secara berhemah. Kalau berhemah nak buat macam mana? Nak pergi jumpa ke? Pakailah dia. Tak layan lah. Orang tak layan lah lagu kita ni nak pergi jumpa. Mau tak mau, kena tegur secara terbuka. Bila tegur secara terbuka, baru dia perkutip suara rakyat. Barulah dibawa naik ke atas. Buat dulu memorandum, baru nak hantar api. Kemudian baru dikaji. Baru diguna pakai. Lambat kot. Kan? Okey. Itu yang abang zaman Rasulullah dulu dah ada dah benda ni. Benda yang ingkar kepada pemimpin. Walhal Abu Bakar As-Siddiq ini adalah manusia yang terbaik. Patut diiktiraf tapi dia tak mau ikut. Okey, kita tengok peperangan Islam Riddah. Riddah ni maksudnya murtad memerangi murtad. Masalah mula timbul apabila Abu Bakar dilantik menjadi khalifah. Masalah ini menggugat kestabilan dan keamanan kerajaan Islam. Banyak puak-puak Arab memberontak dan menentang khalifah. Sesetengah daripada mereka enggan membayar zakat, manakala ada pula yang kembali kepada penyembah berhala dan mengikut tradisi lama. Puak-puak ini mendakwa bahawa mereka hanya menurut perintah Rasulullah dan memandangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat, maka mereka tidak perlu lagi mengikut ajaran Islam dan mereka telah bebas. Abu Bakar menegaskan bahawa mereka bukan saja menyatakan taat sembah kepada seorang pemimpin, malah mereka kini tergolong dalam golongan Muslim. Ada di antara mereka mendakwa bahawa mereka ialah Nabi dan Rasul bagi menumpas penghinaan dan perbuatan murtad ini. Maka Abu Bakar melancarkan perang terhadap golongan yang gelar golongan Riddah. Hal ini merupakan permulaan siri peperangan Islam Riddah antara orang yang mengaku menjadi Nabi ialah Musailamah Al-Kadzab. Namun Khalid Al-Walid berjaya menumpaskan Musailamah dalam peperangan. Okey, kita tengoklah.
Di antara peperangan pertama yang dilancarkan oleh Saidina Abu Bakar As-Siddiq dikenali dengan nama peperangan Riddah. Peperangan memerangi puak-puak murtad dan juga yang enggan membayar zakat. Okey. Dia kata Muhammad dah tak ada, Muhammad dah wafat. Lah ni kita boleh kembali kepada menyembah berhala. Mailah Musailamah bin Kazab. Musailamah bin Kazab ni, Musailamah Al-Kazab. Musailamah si penipu. Al-Kazab tu maksud dia si penipu nah. Kunyah bagi Musailamah ni. Bukan perempuan tau. Tak payah kita dengar Musailamah ni perempuan lah. Musalmah. Dapat kat orang Melayu dia pun nama Musalmah. Nah, Musailamah ni lelaki. Ha? Lelaki. Dia kata, semalam aku bermimpi. Dia ni adalah ketua kepada golongan puak. Macam kita katalah kan kita ada satu golongan puak-puak dalam kampung. Contoh kata pengulu lah. Nah, dia pun cuba nak cari satu jalan macam mana nak ajak seluruh umat manusia ni kembali kepada penyembahan berhala. Kita wajib taat kepada Allah dan Rasul ketika ada Muhammad. Tapi bila Muhammad wafat, kita kena kembali kepada ajaran nenek moyang kita. Siapa kata? Tanya salah seorang daripada mereka. Aku semalam dapat wahyu. Dia nak ikut macam mana Rasulullah beritahu. Aku telah menerima wahyu sekian. Dia pun dapat wahyu. Nah, malaikat datang kepada aku. Aku dilantik selepas Muhammad menjadi Rasul. Orang kampung percaya. Lepas orang kampung percaya, disebar. Ramailah pengikut dia. Maka bilangan tu menjadi sedikit. Orang Islam yang ada di Madinah, di kalangan Muhajirin dan Ansar pun ada yang terikut termasuk hati. Nah, okey, kalau kita tengok hari ni, hak yang ajaran sesat tu ramai dah yang ikut dia. Ramai juga tu. Bukan kata hak yang cokir-cokir lah, tak apa-apa nak mengaji ni. Ni orang hebat-hebat tu no? Ada profesor pun ada. Hebat kot kan. Kalau kita kata Profesor Madya ni orang yang tinggi lah kan. Orang yang hebat. Dapat ijazah kedoktoran, PhD ni orang hebat lah. Nak bandingkan dengan kita hak yang memondok ni saja kan. Tapi pasal apa? Hampir ikut pula no? Pasal apa? Benda ni syaitan punya aturan. Bisikkan yang kita sebut. Khatir syaitan ni. Nah? Mudah ikut pada sesuatu yang sesat. Sampailah pada satu hari, Saidina Abu Bakar ni dapati, kan azan pun Saidina Bilal dah pindah lah. Keluar daripada bumi Madinah. Bila nak azan ni digantikan dengan Abu Musa Asy'ari. Abu Musa Asy'ari ini terkenal dengan suara buluh perindu. Ya? Abu Musa Asy'ari ni. Dia tukar azan. Tapi bila azan kan, hak yang jemaah yang hadir ke Masjid Nabi ni, tak ramai. Sikit. Jadi menimbulkan rasa gundah di hati Saidina Abu Bakar. Ni yang kata dia punya susah ni, macam mana nak buat bagi ramai balik masa ada Rasulullah dulu ramai. Tapi bila Rasulullah wafat dah tak ramai dah mai ke masjid. Dia yang jadi khalifah ni susah hati. Dia kata makin gelap lah suasana Islam ni. Kemudian dia mengaduhai masalah dia ni kepada Sayyidatina Aisyah. Nampak macam mana ya Aisyah? Selesaikan permasalahan kita. Aisyah mengadu kepada Allah. Aisyah pun bukan Rasul lah. Dia mengadu kepada Allah. Ya Allah, kata Aisyah. Tolong ayahku ya Allah. Tolong ayahku ya Allah. Jika engkau tidak menolongnya ya Allah, nescaya tiada lagi Islam di muka bumi. Tolong ayahku ya Allah. Dia merayu kepada Allah. Minta tolong ayah dia. Aisyah kan di antara kekasih Rasulullah. Jika kekasih Rasulullah, maka kekasih Allah juga. Dia minta Allah tolong sangat. Abu Bakar kan kekasih Rasulullah. Abu Bakar tak boleh minta. Abu Bakar minta. Tapi Allah Ta'ala tak bagi Allah uji. Dengan cara pemimpinan dia tu. Lepas tu dia kata gelapnya Masjid Nabi ni. Maksud dia tak ada orang. Ada tapi tak ramai.
Kata Saidina Umar, kita tak boleh duduk diam. Kita kena lancarkan serangan. Yang dipanggil peperangan Riddah. Memerangi puak-puak murtad ni. Sebab apa? Memang Rasulullah dah wafat. Tapi dalam Al-Quran, dalam hadis, Rasulullah tinggal. Di antara darah yang dihalalkan, maksud boleh dibunuh, ialah orang yang murtad. Dalam Al-Quran ada. Memang Rasulullah dah wafat. Wahyu tak turun. Tapi wahyu dah turun. Cerita pasal golongan murtad, apa patut kita buat? Bunuh. Lancarlah. Baca Al-Quran, baca Al-Hadis. Lancarkan peperangan. Dia lantiklah di antara ketua-ketua yang dia lantik. Dia hantar 11 pasukan. Nah, 11 pasukan. Setiap satu pasukan itu, setiap 4 pasukan diketuai oleh seorang ketua. Letak kat sini, kita pecah. Letak kat sini, kita pecah. Kita pecah. Dua ada 11 puak yang nak pergi perang ni. Kemudian di antara ketua yang dilantik iaitu Saidina Khalid Al-Walid, Amr bin As, kemudian Ikrimah bin Abi Jahal, anak kepada Abu Jahal. Ikrimah masuk Islam pada tahun ke-9 Hijrah. Tahun dekat-dekat Nabi nak wafat. Nabi wafat tahun ke-10. Dia tahun 9 baru masuk Islam. Ikrimah di antara sahabat yang hebat bermain pedang dan beraksi di medan pertempuran. Jadi Abu Bakar As-Siddiq hantar. Kemudian Usama bin Zaid ini menjaga perbatasan. Nah, sempadan Madinah daripada dimasuki oleh puak-puak Riddah ni. Mereka nak masuk, mereka nak main runtuh Masjid Nabi. Punya jahat. Jadi, tentera-tentera muslimin yang Abu Bakar hantar ni jagalah di sempadan. Susah sungguh lah. Masa ni memang waktu susah. Kemudian Saidina Abu Bakar ni masuk bersama-sama dengan Saidina Khalid Al-Walid memerangi Nabi palsu. Masuklah perang. Dan Musailamah bin Kadzab terbunuh di tangan Khalid bin Al-Walid. Alhamdulillah. Tahun ke berapa? Selepas 7 bulan dia memerintah. Dia boleh bunuh Khalid Al-Walid. Kemudian ada satu puak lagi. Tak mau bayar zakat pula. Kan tadi dalam ucapan dia kata, orang yang paling kuat di kalangan kamu lemah di sisiku. Orang ni orang susah. Bila susah, depan dia kata, kami dulu susah, dapat zakat Muhammad nanti bagi. Ni Abu Bakar apa pun tak bagi. Biasalah mulut kita. Perdana Menteri Nur itu dia bagi BRIM. Ni tak dapat. Hak ni dia bagi kelak KWSP. Hak ni tak bagi. Biasalah kan? Kalau hang bagi, hang bagus. Kalau hang tak bagi, hang tak bagus. Kan? Aduh. Cubalah duduk di tempat Menteri Basari tu. Baru kau tahu. Tak payahlah tanya jadi menteri tu. Susahnya Allah. Susah sungguh. Jadi dalam pemerintahan Abu Bakar macam itulah jadi. Muhammad dulu dia bagi ni. Abu Bakar dia makan ke dia. Apa kata dekat dia macam tu. Jadi dia kena perangi golongan yang tak mau bagi zakat ni pula. Bagilah dia kata. Ni ada orang lemah. Ada orang miskin. Hampa kaya, hampa kuat. Tapi hampa lemah di sisiku. Bagi ke orang miskin. Dia nak menangkan orang yang susah. Sebab tu dia bagi ucapan macam tu. Dia nak menangkan orang yang susah. Bagilah zakat. Zakat itu menguatkan silaturahim. Orang miskin tak rasa terhina dengan kemiskinannya. Orang kaya tak rasa megah dengan kekayaannya. Oleh yang demikian itu Abu Bakar As-Siddiq terus mengiktirafkan semula tentera Usamah. Ini tentera Usamah bin Zaid. Kita kena faham tentera Usamah bin Zaid ni Rasulullah hantar sebelum Rasulullah wafat. Dihantar pergi ke Syam. Bila mana mereka dengar Rasulullah wafat, mereka nak balik ziarah Rasulullah. Abu Bakar tak bagi. Mereka berhenti. Mereka tak berperang. Kami nak balik, nak ziarah Rasulullah. Jangan. Jaga perbatasan daripada serangan musuh Yahudi. Masa tu, Rom yang nak masuk. Jaga, tunggulah. Tapi tak mau berperang. Duduk.
Kemudian Abu Bakar hantar utusan. Siapa dia? Khalid Al-Walid. Bagi tahu dekat Usama bin Zaid. Teruskan peperangan. Ya? Susah ni sebenarnya. Nah. Dia kata, dan dia kata pada masa yang sama beliau membentuk askar-askar yang sentiasa berkawal di sekeliling Madinah. Sekalipun jumlah tentera yang tinggal selepas sebahagiannya dipilih untuk meneruskan operasi Usama adalah kecil. Namun Abu Bakar mengarahkan askar-askar mengawal kawasan sekitar Madinah kerana orang Badui dan puak-puak pendalaman berhasrat malah bersedia memerangi kota Madinah. Secara tadi nak, puak Badui yang kata puak-puak orang asli ni, mereka bangkit lah. Mereka kuat-kuat duduk di padang pasir, kasut pun tak payah pakai. Nah. Apa kata kita masuk pergi runtuh masjid, masjid Nabi. Antara ketua-ketua pengawal yang dibentuk ialah Ali bin Abu Talib, Zubair bin Awam, Talha bin Abdullah, Talha bin Ubaidillah sebenarnya, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdul Rahman bin Auf, Abdullah bin Mas'ud dan yang lain-lainnya. Dia bentuk ketua pasukan menjaga pintu-pintu kota Madinah. Puak-puak yang mungkin memerangi Madinah itu tidak mahu sama sekali mendirikan solat dan tidak mahu mengeluarkan zakat. Ada sebagainya pula tidak mahu mengeluarkan zakat kepada Abu Bakar kerana berhujah dengan ayat berikut. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud, ambillah sebahagian daripada harta mereka menjadi sedekah zakat supaya dengannya engkau membersihkan mereka dari dosa dan mensucikan mereka dari akhlak yang buruk. Dan doakanlah untuk mereka kerana sesungguhnya doamu itu menjadi ketenteraman bagi mereka. Surah At-Taubah. Jadi dia perangi puak-puak yang tak membayar zakat ni kerana dia mengambil dalil daripada surah At-Taubah ni. Surah At-Taubah ayat 103, Allah Ta'ala suruh ambil zakat. Sebab apa? Saidina Umar bertanya kepada Abu Bakar, awak yang hang kalut sangat nak ambil zakat juga ni sampai nak kena perang kan apa? Kenapa yang hang kalut? Lebih kurang macam tu lah. Dia ni dah habis bak ridah dengan Musailamah bin Kazab ni. Dia kata kita ni tak habis perang lagi ni. Ada hak yang geng tak membayar zakat ni. Kita nak buat macam mana? Kena perang juga. Kemudian Umar tanya, siapa yang nak kalut sangat kat yang tak membayar zakat ni? Dia apilah kata mereka. Macam tu lah lebih kurang. Lepas tu Abu Bakar ni nak menguatkan hujah. Dia baca ayat surah At-Taubah ayat 103 ni. Allah suruh ambil. Allah suruh ambil. Masa zaman dia, zakat lebih tertumpu kepada zakat ternakan. Unta, kambing, lembu, kibas dan sebagainya. Nak minta lah. Nah, bukannya banyak mana. Unta ni, kalau kata 10 ekor, seekor unta. Kambing 40 bagi seekor. Nah, lembu 30 bagi seekor. Apalah yang nak susah, yang nak kedekut sangat. Tapi dia tak mau bagi lah. Mereka berkata kami tidak akan menyerahkan zakat kami melainkan kepada orang yang mendoakan untuk kami dan doa itu tenteramlah hati kami. Kami nak Rasul yang doa untuk kami. Ni Rasul dah tak ada, kami tak bayar zakat dah. Kami hanya minta anti Rasulullah apabila baginda bersama-sama kita. Alangkah hairannya keadaan yang berlaku kepada kerajaan Abu Bakar. Sian kalian ha? Para sahabat menasihatkan Abu Bakar supaya meninggalkan dan mengabaikan kawan yang melampaui batas dan tidak mahu mengeluarkan zakat. Kemudian menurut mereka lagi, mereka akan kembali kepada Islam dan mengeluarkan zakat semula. Nasihat mereka tidak dihiraukan bahkan ditolak mentah-mentah. Menurut sebuah hadis yang diriwayatkan oleh kelompok perawi kecuali Ibnu Majah yang dipetik daripada Abu Hurairah bahawa Umar Ibn Al-Khattab pernah berkata kepada Abu Bakar atas dasar, apa engkau nak memerangi mereka, puak-puak yang murtad? Sedangkan Rasulullah SAW tidak pernah bersabda, aku perintahkan untuk memerangi manusia yang kafir sehingga mereka bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan Muhammad itu pesuruhnya. Apabila mereka telah berkata demikian, mereka telah mengikat membuat pemeliharaan terhadap dakwah dan harta mereka daripada aku melainkan dengan haknya ada sebab-sebab yang tertentu. Abu Bakar menjawab, demi Allah sekiranya mereka enggan bayar kepadaku dengan sungguh-sungguh atau dalam riwayat lain ialah iqalan yang zakat unta dan kambing yang pernah diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya akan perangi mereka disebabkan keengganan mereka. Sesungguhnya zakat merupakan hak, yakni harta. Demi Allah aku akan memerangi sesiapa yang memisahkan antara solat dan zakat. Ucapan Saidina Abu Bakar As-Siddiq apabila ditanya awak yang nak ambil sangat dia zakat, pasal apa nak perang dengan mereka, biar pilah dekat mereka. Sahabat bagi nasihat, dan ni kita tak sabar perang dah, ramai dah yang mati ni. Nah, kita bagi peluang lah. Nah, bagi peluang dekat siapa? Bagi peluang dekat orang yang nak murtad ni. Besok mereka kembali balik kepada Islam, kita suruh mereka bayar zakat.
Lah ni mereka nak murtad, biar apilah mereka murtad. Kan ada ayat-ayat Al-Quran. Orang murtad wajib bunuh. Hak yang tak mau bayar zakat, dia dah jadi murtad. Orang yang enggan bayar zakat dengan sengaja, hukum dia apa? Murtad. Ya? Sebab dia menafikan hukum rukun Islam. Rukun Islam ada berapa perkara? Betul 5. Betul lah. Ya? Sama syahadah. Kedua, solat. 3, puasa. Keempat, zakat. Kelima, haji. Tang haji Rasulullah buat, jika kamu mampu. Tang zakat Rasulullah kata, jikalau kamu berharta. Jadi orang miskin tak payah bergerak. Ni hak yang kaya-kaya tak mau bergerak ni. Bila yang si kaya, kena bergerak zakat. Sampai haul, sampai nisab, tak mau bergerak. Maka hukum dia, riddah, murtad. Kena perang. Sebab tu bila Saidina Umar kata, biar kat mereka. Sahabat-sahabat lain bagi nasihat. Tak apalah, tak usah duk perang lah, tak usah duk gaduh lah. Biar lah. Tak bayar, tak mau bayar sudah. Tak boleh nak kata. Kita kena perang juga. Nah, kena perang juga dengan mereka. Sebab tu, bila hari ni, ada orang yang sembunyi harta dia dengan sebab tak mau bayar zakat. Ada yang sembunyi. Tak mau bayar pada lembaga hasil dalam negeri. Kan? Lembaga hasil dalam negeri. Kita panggil dia tu dia apa? Ha? Ha, cukai lah kan? Hasil apa dia panggil apa? Ha, income tax. Cakap Melayu tak mahu, nak cakap orang putih. Adalah. Okey. Hasil cukai pendapatan. Ada yang sembunyi, tak mau bagi dekat kerajaan. Okey. Tapi kalau dia sembunyi, tak bagi dekat zakat, bagus. Tak apa. Kalau dia sembunyi, tak mau bagi dekat kerajaan, kena bagi juga lah. Kita kan penduduk. Ha? Ada cukai kan? Ada cukai yang perlu kita bayar. Sembunyi daripada kerajaan taklah salah di sisi Allah. Tapi sembunyi daripada zakat memang boleh jatuh kepada hukum murtad. Wajib diperangi. Ha? Okey, ada orang yang nak lari pada income tax, beli kereta sampai berlambak-lambak. No, sampai tak tahu nak naik kereta yang mana satu. Sampai tak ada tempat nak simpan. Pasal apa? Tak lagi daripada kerajaan ambil beli kereta. Dia tak tahu hak yang zakat pun tak terhitung. No? Dia tak tahu nak jawab dengan Allah nanti. Hak yang Raqib dengan Atid ni pencatat yang cukup teliti. Dia pun nanti nak buka buku di depan Allah nanti. Sebab itulah orang miskin 500 tahun dah duduk sedap dalam syurga. Hak yang kaya tak habis lagi. Sebab cerita baru nak cerita kereta. Hak PBA hang buat apa? PKB hang buat apa? PCR hang buat apa? Dah? PKP hang buat apa? Nak cerita bab kereta pula dah? Satu. Allah. Sebab itulah Rasulullah kata, orang miskin 500 tahun dah bersedak-sedak dalam syurga. Orang kaya tak masuk lagi. Tak habis hisap lagi. No? Dapat ni pelari kot sini. Dapat ni solat kot ni. Solat kot sini. Susah tu. Sebab itulah Saidina Abu Bakar dia sayang kepada umat. Nah, dia tak mau disiksa. Nah, diazab di akhirat nanti. Maka dia nak selesaikan di dunia. Jadi dia ambil tindakan ketika mana? Di dunia lagi. Nah, itulah pemerintahan Saidina Abu Bakar. InsyaAllah kita akan masuk muka surat 43 tanda dekat. Mereka telah berkata yang dimaksudkan dengan orang yang beriman dalam ayat tersebut. Nah? Dah. Langkaulah Hasia, oi. Umar berkata, nah? Umar berkata, minta maaf, nah? Minta maaf sangat-sangat. Nah? Ini basyarun. Nah, ini basyarun mislukum. Saya pun manusia seperti kamu. Selalu sangat terlupa, nah? Selalu sangat tersalah dan tersilap. Khilaf ini wajiblah ditegur. Wallahu a'lam. Nah? Alhamdulillah. Nah, insya-Allah taala dengan izin Allah minggu depan ada di sini lagi dah. Minggu depan di sini dah. Minggu depan dah minggu kedua batu mau kat Yati dah.
Minggu depan Kak Yatina, minggu depan bertemu insya-Allah nah. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Okey. Okey. Zaman Rasulullah dia tak ada puas Syiah. Selepas wafatnya Rasulullah berlakunya puas Syiah. Ya, tak dapat boleh. Depa terus serang. Kira wafat Rasulullah tu, depa nak Saidina Ali jadi khalifah. Lepas tu bila tak boleh, pecahlah Islam. Islam berpecah. Jadi kami nak Ali, kami tak mahu Abu Bakar. Kami nak Ali. Kemudian Abu Bakar wafat, dia kata, kali ni boleh naik Ali. Tengok tak naik Ali juga. Naik Umar. Bunuh Umar. Orang Islam juga. Kemudian dia pun nak bawa naik Ali juga. Ketiga tak naik Ali, naik Osman. Bunuh Osman. Sampai naik Ali. Naik Ali, dia pun ingat nak aman. Lagi teruk berlaku peperangan demi peperangan. Kalau kata zaman Saidina Abu Bakar, Islam terpecah kepada 3. Mai zaman Saidina Ali, Islam jadi sampai kepada 12. Jadi sampai 12. Itu yang kata sementara nak kiamat, dia jadi 72. Punya banyak. Nah, masing-masing kata dia pun betul. Tapi kita ikut satu je Rasulullah kata. Pegang dengan Al-Quran dan hadis, maka kamu di atas jalan yang lurus. Kita pegang 2 tu je, no? Kalau bukan Al-Quran, tentu ada syarah dalam hadis. Kalau tak ada, secara qat'i dalam hadis, tentu ada dalam Al-Quran. Kita tak pandai nak cari, tapi ulama kita lah yang kupas. Apa dia? Golongan Syiah tak masuk lagi dalam golongan murtad masa ni. Dia pun tak sampai kepada tahap menuhankan Ali. Dia pun cuma taksub kepada pemimpin. Tapi lah ni dia pun syahadah, dia pun buat nama dia terus. No? Kan? Habis lah. Ni kawan-kawan kita yang berniaga barang-barang tak apa ke hujan? Apa nak? InsyaAllah nak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nak berkat. Orang berniaga ni, rezeki dia paling berkat. Sunnah Nabi nak. Sunnah Nabi orang berniaga ni nak. Ada soalan lain? Ada nak? Saya sudah dulu yang baik itu daripada Allah, yang lemah dan kurang daripada diri saya sendiri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsira hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bihikmatik وانشر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام يا مسبب الأسباب يا فاتح الأبواب يا سامع الأصوات يا قاضي الحاجات يا مجيب الدعوات اجعلنا من الناجحين فانصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين ورحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. تقبل يا كريم. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih semua sahabat-sahabat Ana, Kak Lima, Saadia, semua-semualah. Ani. Baik, bye-bye. Waalaikumsalam.